Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dah lama tak jumpa. Okey, so hari ni saya nak teruskan lecture dalam chapter 2. Masih lagi dalam chapter 2 tapi kita teruskan dengan next subtopic iaitu 2.4 2.4 Pascal's Principles. So dalam Pascal Principles ni awak akan sekurang-kurangnya sepatutnya mendapat beberapa learning objektif lah. Macam biasa, learning objektifnya adalah pertama untuk define apakah yang dimaksudkan dengan prinsip Pascal. Okey, yang kedua, kita berkenalan dengan formula Pascal Principles. Kemudian beberapa aplikasi dalam kehidupan harian kita dan juga beberapa soalan. Okey. Daripada formula dan juga konsep yang kita bina, kita cuba selesaikan beberapa soalan. Okey. Okey. First thing first. Diberi satu gambar rajah dekat sini. Ini adalah salah satu mesin yang mengaplikasikan Pascal Principle. Apa nama mesin ni? Coconut Milk Extractor. So kita letakkan the coconut itself dekat bahagian sini, maka akan ada satu bahagian pada mesin extractor ini yang menggunakan daya ke atas coconut tersebut. As a result, the coconut produce coconut milk which is stored in the basin below lah, dekat bekas kat bawah ni lah. So kita dapatkan susu kelapa. Okay, so kita baca kat sini. Photograph 2.4 shows a coconut milk extractor that functions by applying the principle of transmission of pressure in a closed fluid. So dalam satu bekas yang tertutup diaplikasikan tekanan. Maka inilah yang berlaku. Dan soalan yang dikemukakan di sini adalah how can a large force be produced to press the grated coconut. Okay, macam mana kita nak hasilkan suatu daya yang besar dengan hanya menggunakan daya yang kecil. So dalam tajuk 2.4 ni, awak akan mengetahui satu konsep yang banyak kita guna dalam mesin-mesin dalam kehidupan seharian kita. Kita aplikasikan daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang besar. Saya ulang, we are applying a small forces to produce a bigger forces. So we multiplying the force, the output force. So kita guna daya yang kecil untuk hasilkan satu daya yang besar. Okey, mesti main dekat kepala awak. Tajuk 2.4 ni adalah kita akan belajar bahawa kita menggunakan daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang lebih besar. Next. So kalau awak buat satu eksperimen seperti mana dalam gambar rajah ini, kita ada satu bekas round bottom flask yang kemudiannya ditekan menggunakan suatu piston, dan di dalam round bottom flask tersebut diisikan air dan diletakkan ataupun dihasilkan beberapa lubang. Apabila force dikenakan ke atas Pascal's piston ini, kita dapati bahawa air akan terpercik ataupun terpercik lah ke semua arah dengan daya yang seragam. Maksudnya percikan dia tu tak ada satu yang sikit, satu yang banyak, satu yang jauh, satu yang dekat. Sebaliknya, semua terpercik pada satu bukaan ataupun jarak yang sama. Okay, ni idea dia. So when this experiment atau aktiviti ni dilakukan, kita dapati bahawa when the piston is pushed, a force is exerted. Satu daya dikenakan ke atas piston. Okay, dan piston tersebut memindahkan daya tersebut ke atas surface of water. And pressure is produced. Muhammad Zahin, pressure is produced. So, apa yang berlaku dekat sini? Kita perlahan sikit ya. So apabila daya dikenakan ke atas piston, maka apa berlaku?
berlakunya pemindahan tekanan. Okey, tekanan daripada daya tersebut dikenakan ke atas air. So this pressure is said to be transmitted uniformly. Tekanan ini dikatakan dipindahkan secara seragam. Dipindahkan secara seragam throughout the water in all direction. Ke atas semua air dalam semua arah. So kalau kita ada satu bekas yang tertutup, kita letakkan tekanan, maka tekanan tersebut akan dipindahkan sama rata ke semua bahagian. So this is what causes the water to spurt out. Ini yang menyebabkan air terpercik keluar. Sebab apa? Sebab tekanan yang dikenakan ke atas air tadi dipindahkan sama banyak kepada semua bahagian. So mana-mana bahagian yang ada lubang tu menyebabkan air terpercik keluar sebab dia menghadapi ataupun dikenakan tekanan yang sama banyak. So we can conclude that Pascal's principle states that the pressure applied on an enclosed fluid, suatu tekanan yang dikenakan ke atas enclosed fluid. Okey. Enclosed maksudnya tertutup. Satu bekas atau satu structure yang tertutup. Fully sealed. Tertutup. Tak ada lubang tertutup. Okey. Fluid dekat sini, enclosed tertutup ya. Fluid dekat sini adalah dalam segi bahasa kita panggil dia bendalir. Atau bendalir, benda yang boleh mengalir. So fluid here is referring to either liquid, okay, liquid ataupun gas. Either it is a liquid or a gas. So both are considered as fluid. Kedua-duanya dikenali sebagai bendalir. So cecair boleh mengalir, gas pun boleh mengalir. So dua-dua ni dikenali sebagai bendalir, fluid. So saya ulang sekali lagi, apabila suatu tekanan dikenakan ke atas suatu sistem yang tertutup yang dalamnya ada cecair ataupun gas, tekanan tersebut dipindahkan secara seragam dalam semua arah di dalam fluid tersebut, di dalam bendalir tersebut. Okey. Mungkin nampak macam messy sangat, terlampau banyak, too many things kan. So kita pergi ke aplikasi dia untuk awak kenal ataupun awak mendalami apa maksud yang tekanan dipindahkan sama banyak ke semua permukaan cecair ataupun gas tu. Okay, jom. So nak cerita dekat awak secara simpelnya ataupun satu contoh yang senang kita nak nampak adalah hydraulic system. Sistem hidrolik ada banyak. Brake kereta, brake basikal sekarang pun guna sistem hidrolik. Brake bus, brake segala brake lah. Lepas tu hydraulic jack, kan kereta mati tepi jalan, kalau tayar pecah ataupun awak pergi bengkel nak tukar tayar tu, kan dia akan jack kereta awak ataupun kereta parent awak lah. Awak belum ada kereta kot. Okay, dia akan jack, pakai jack tu kan. Dalam jack tu ada dua piston, at least ada dua piston, dan juga ada cecair yang warna kuning kat sini ni dalam skrin ni. Ni cecair hidrolik. Okay, yang tu yang awak boleh nampak dalam kehidupan seharian awak. Okay, so sebenarnya kita nak bercakap tentang hydraulic system as a force multiplier. So according to Pascal principle, pressure applied on the surface of liquid is transmitted uniformly throughout the liquid. Yang ni saya dah beritahu tadi. Pascal beritahu bahawa tekanan dalam satu enclosed fluid dipindahkan secara seragam ke semua bahagian. So if this pressure is transmitted to a larger surface area, what is the effect on the force produced on that surface? So ingat tak mula-mula tadi saya bagi tahu kenapa belajar topik ni? Kita sebenarnya sedang mencari jalan supaya kita boleh gunakan daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang lebih besar. Yang tu first minute tadi saya beritahu. Okay,
kita nak buat satu ataupun kita nak guna satu daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang besar. Contohlah awak tengok orang jack kereta awak kan nak tukar tayar. Adakah dia dengan bersungguh-sungguh menekan jack tu, menolak jack tu? Tak. Dia selamba je macam pump biasa, macam pump balon. So he or the mechanic himself are using less force to lift the car effortlessly. Maksudnya kereta tu jauh lebih berat. Betul. Kereta jauh lebih berat. So daya yang digunakan oleh mekanik tadi adalah lebih rendah daripada berat kereta tersebut. But still boleh angkat kereta tu, boleh lift kereta tu. Itu kita nak belajar dalam hydraulic system. So dalam hydraulic system, so hydraulic system is a system kat sini that uses liquid to transmit pressure. Sebenarnya dalam hydraulic system kita pakai cecair hidrolik. Okey, gunakan cecair. Kita tak guna gas sebab gas senang dimampatkan, mudah dimampatkan. So kita gunakan cecair. So in this case the fluid is known as the liquid. Bendala yang kita gunakan dalam kes ni merujuk kepada Pascal. Tadi kan bendala yang kita gunakan sekarang ni adalah jenis liquid. So sebenarnya liquid ni apa fungsi dia? Fungsinya adalah memindahkan tekanan. Memindahkan tekanan pula. Okay, later to transmit pressure. Okay, liquid. This liquid is used to transmit the pressure. Okay, next. Baca lagi. The hydraulic system in activity 2.7 shows that the force acting on a small piston produce larger force on the large piston. So, awak tengok kat sini sendiri, piston sebelah kiri yang dikenali sebagai input piston jauh lebih kecil daripada output piston. Nampak output piston punya besar. Okay. So, bagi menjawab soalan tadi, sebenarnya kita kena buat input piston yang kecil dan output piston yang besar. Tujuannya apa? Supaya kita boleh menggunakan daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang lebih besar. So, this shows that hydraulic system not only transmit pressure but multiplies force. Bukan hanya memindahkan tekanan, namun menggandakan daya. Okay, menggandakan daya. Saya tak pasti terma yang tepat untuk bahasa Melayu. Tapi saya rasa betul kot kan. Saya tak pastilah. Nanti awak boleh rujuk mana belajar bahasa Melayu awak boleh rujuk cikgu awak semula. Okay, multiplies force. Maksudnya kita guna daya kecil, daya tu digandakan beberapa kali menjadi satu daya yang lebih besar. Okay, so hydraulic system is a force multiplier. Okay, how can that be possible? Macam manakah benda ni boleh berlaku? Okay, kita nak pergi kepada formula ni. Dah sampai dah. So, saya nak ringkaskan apa yang berlaku dekat sini lah. Pertama, the pressure on the liquid surface below the input piston. So kita nak tengok tekanan yang berlaku di piston input. Menurut formula tekanan P sama dengan force bahagi dengan area. Okay, force bahagi dengan area. So disebabkan ini adalah force 1, maka saya namakan dia force 1. Ini area 1, so saya namakan dia area 1. Okay, tekanan yang berlaku pada piston 1 saya namakan tekanan 1. Macam tu, P1. Okay, we are going to repeat the same procedure on the second piston, which is the output piston. So this is pressure number 2, which is caused by force 2 divide by area 2. Okay, benda yang sama juga, force bahagi area, tapi saya subscribekan kepada 2 kerana ini adalah area yang kedua, the surface area of the piston nombor 2 and the force nombor 2. Okay. Okay. Alright. So now
So now, bila kita dah dapat pressure 1 dengan pressure 2, apa yang kita dah bincangkan tadi? Okay, daya yang dihasilkan, tekanan yang dihasilkan daripada input piston adalah tekanan yang sama yang sampai kepada piston nombor 2. Saya ulang sekali lagi. Ni, here's come the crucial part. The pressure which is exerted on the first piston, which is the input piston, is transferred equally and uniformly to the second piston, which is pressure 2. Saya ulang balik. Dari mana saya dapat ayat ni? Pascal states that the pressure applied in an enclosed fluid transmitted uniformly. Okay, Pascal beritahu dalam satu sistem yang tertutup, which is the hydraulic system now. Sistem ni tak ada lubang kan? Sistem yang tertutup, tekanan yang dipindahkan dari satu piston adalah tekanan yang sama yang akan dapat kepada piston yang kedua. Dengan kata lain, piston 1 and piston 2 having the same pressure. Dengan kata lain, tekanan 1 pada piston 1 sama dengan tekanan 2 pada piston 2. Okay, so dia macam orang Melayu cakap, cubit paha kiri, cubit paha kanan terasa, lebih kurang macam tu kan. Tapi dia tak tepat lah, lebih kurang macam tu. So berapa banyak tekanan yang kena pada piston number 1 will be equal to the tekanan yang dirasai oleh pressure number 2. So because of P1 equals to P2, kita ambil balik formula dia. P1 adalah F1 A1, kita samakan dengan P2 F2 A2. See, now we have reached the formula for Pascal principle, which is F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Okay, ni formula untuk Pascal's principle. Kita dah sampai learning objective yang seterusnya, yang nombor 2 tak silap. Nombor 2 ke nombor 3? The formula. Tak dapat tidak, awak mesti kena hafal. Senang je ni. F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Tinggal lagi awak kena tahulah F1, F2 tu apa. F1 adalah force pada piston pertama ataupun input. F2 force yang diterima oleh piston nombor 2 ataupun output piston. A1 adalah the area ataupun surface area of the first piston ataupun input piston. That is A1. A2 pula adalah the surface area of the second piston, which is the output piston. Satu lagi tambahan dalam KSSM adalah formula untuk multiplying factor. Ni tak silap saya nanti ada soalan kan. So this is the first formula yang awak kena tahu. This is the second one. Second one is the formula for multiplying factor, which is you are dividing A2 to A1. Ambil area piston yang besar, bahagi dengan area piston yang kecil. Dapatlah multiplying factor, faktor gandaan, kalau tak silap saya lah, dalam bahasa Melayu. Jangan buang masa, kita tengok terus aplikasi-aplikasi yang ada. Seperti awak nampak dekat sini, banyak lah. Kalau awak baca atau buat latihan nanti, awak akan dapati bahawa ada banyak. Salah satunya yang ada dua kat sini. Pertama adalah brake kereta. Disc brake atau brake motor pun gunakan Pascal principle juga. Kereta ataupun daya yang dihasilkan oleh putaran tayar kereta semasa bergerak sangat besar. Awak tak mungkin akan dapat stopkan kereta dengan menahan ataupun
dengan menggunakan daya lain lah. Melainkan menggunakan apa yang dipanggil sebagai hydraulic brake. So yang ni brake pedal yang ada dalam kereta ni, bila awak tekan dengan suatu daya, let's say force 1 over the area of the brake pedal, which is A1, you are now producing a pressure. Awak menghasilkan satu tekanan. Tekanan tersebut dipindahkan secara seragam kepada keempat-empat tayar. Ada apa dekat tayar tu? Kalau tayar depan dia ada brake disc dengan brake pad, tayar belakang dia ada brake shoe dengan brake drum. So both of them are considered as F2 over area 2. Sini pun F2 over area 2. So apa berlaku? Awak menggunakan force yang kecil. Kat sini nak conclude ni. You are producing less force to produce a bigger force. So awak tekan sikit saja, kereta awak dah boleh mula perlahan ataupun berhenti. Tak ada orang tekan brake bersungguh-sungguh lah. Kalau kereta setakat 60, 80 dia tekan relax, kereta boleh berhenti dengan elok. Maksud saya relax tu adalah menggunakan force yang kecil untuk menghasilkan force yang lebih besar. Tak ada orang tekan bawa 40 tekan beria kan, brake tak ada. Confirm melambung lah. Okay, that is the first one. Second one is the hydraulic jack. Yang ni saya beritahu tadi ni, nak angkat kan kereta awak, nak angkat kalau tayar pecah ke, nak tukar tayar ke. So hydraulic jack pun sama. The handle is used to push down the small piston. Bila awak tolak handle ke bawah, force akan menyebabkan the small piston to push the hydraulic liquid. So bila tekan ni, apa berlaku? The bigger force is produced, which is the F2. Okay, apply onto the bodies of the car, and the car will be able to lift. Dia terangkat lah. So tak ada manusia yang berjaya angkat kereta menggunakan tangan. Dia angkat macam ni. Seorang mekanik tukang angkat, seorang mekanik lagi tukar tayar. Jenuh. Mekanik yang pertama tu jenuh. Sebab dia kena hasilkan daya yang sama besar atau lebih besar daripada berat kereta. So by using the hydraulic jack, the mechanic is using small force to produce a bigger force. Tapi tekanan besar ke kecil? Tekanan sama. Okay, dekat sini tambahan maklumat untuk hydraulic fluid. Ni mungkin dalam esei. Dalam esei selalu tanya ciri-ciri cecair yang digunakan sebagai cecair hidrolik. Pertama, mesti ada boiling point tinggi. Apa maksud boiling point tinggi? Ianya akan mendidih pada suhu yang tinggi. Kalau awak ambil boiling point rendah, awak bawa pergi ataupun kereta lah, kereta pakai cecair ni kan, kereta awak ni tak ada sejuk pun kan. Kalau dia dekat dengan enjin panas, tiba-tiba cecair tersebut mencapai boiling point dia, kemudian menjadi wap. Cecair yang kemudian yang menjadi wap menyebabkan cecair itu berkurangan. So the effectiveness untuk transmit the pressure has now reduced. Dia tak efektif dah lah. Sepatutnya cecair itu kekal lah. Isi padunya kekal. So kalau dia dah capai boiling point, dia tukar jadi gas, tak ada lah cecair dalam tu. Lama-lama kosong, tak ada apa, piston je. Okay. The second one is low rate of evaporation. Sama juga kadar meruap yang rendah. Okay. Maksudnya payahlah dia nak jadi wap tu. Ketiga, tidak menghasilkan bubbles. Tidak menghasilkan bubbles. Minyak biasanya kurang hasilkan bubbles berbanding air. Sebab apa? Kalau ada bubbles, daya yang awak kenakan tadi digunakan untuk memecahkan bubbles tu dulu sebelum dipindahkan ke tempat lain. Situ kelemahan dia lah. So kita kita gunakan cecair yang bubblesnya kurang. Keempat, low rusting effect. Maksudnya tidak mengaratkan. Kalau kita guna besi kan, dalam kita punya structure kereta brake tu, kita guna besi. So kalau dia mengaratkan structure tu, tak gunalah. Okay.
Nombor 5, low density, supaya dapat mengalir dengan lancar. Tak guna kita guna cecair yang tak ada bubbles. Lepas tu boiling point tinggi, low rate evaporation, tiba-tiba tersangatlah dia dense sampai dia tak boleh flow. Tak gunalah. Macam mana dia nak transmit the pressure? Macam mana nak pindahkan pressure, tekanan tu? Okay. Next, last one adalah kita menyelesaikan beberapa soalan. Tak silap saya ada 4 soalan kat sini. Okay, perhatikan betul-betul. Example number 1. Figure 2.26 shows a hydraulic system. Calculate the multiplying factor. Multiplying factor tadi saya dah bagi tahu dekat awak dah. Apakah formula untuk multiplying factor? Senang je. Ambil area yang besar, which is area 2, bahagi dengan area 1. Apa area 2? Ni area 2. 50 bahagi area 1 yang kecil 10. 50 bahagi 10. Takkan tekan kalkulator kot. 5. Okay, multiplying factor tak ada unit sebab unit yang sama, cm kuasa 2 bahagi cm kuasa 2 dapat 1 lah. Okay. B, the output force, which is F2. Macam mana nak cari F2? Okay, sebelum kita boleh tulis formula, kita kenal formula yang first kali, yang pertama kan. F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Now awak nak letak F2 sebagai perkara rumus. Maka jadilah dia F1 bahagi A1, yang ni. A2 ni bawa pergi sini, darab dengan A2. Okay, F1 ambil kat sini 12. Senang je. 12 bahagi dengan A1 tadi 10, darab dengan A2 50. Tekan kalkulator awak. Hati-hati, insya-Allah awak akan dapat berapa? 60 Newton. Ingat, force dalam Newton. Surface area boleh jadi dalam sentimeter kuasa 2 atau meter kuasa 2. Depends kepada kehendak soalan lah. Apa yang soalan bagi, awak gunakan. Ataupun akur kepada kehendak soalan. Right. Example number 1, simple. Example number 2. Ni basikal ni. Siapa yang main basikal dia tahu lah. Okay, a technician intends to design a hydraulic brake. Yang ni adalah brake hydraulic. Mahal sikit lah. Kalau brake biasa kan guna kabel yang kepit kat tayar tu. Sekarang banyak basikal dah tak pakai yang tu dah. Okay, for his bicycle. Technician ni nak pakai dekat basikal dia sendiri. You go. The input force that cyclist is able to exert is 60 Newton. Bila nampak input force, bermaksud dan 60 Newton tu adalah F1. 60 Newton. Okay. Which has a cross-sectional area of 0.8 cm square. So dia bagi tahu force 60 Newton ni dikenakan kepada satu piston yang areanya adalah 0.8 cm kuasa 2. Soalan bertanya, what is the cross-sectional area of the output cylinder? Soalan minta apa? A2 sama dengan tak tahu. Tak tahu. Okay. That will produce, maksudnya yang menghasilkan braking force, satu daya F2 berapa? 840 Newton. Masukkan dalam formula. Untuk mencari A2, awak akan dapati the formula will be F2 bahagi F1 darab dengan A1. Masukkan saja 840 bahagi dengan 60 darab dengan 0.8. Okay. Now
840 bagi 60 darab 0.8, awak dapat 11.2 cm kuasa 2. Macam mana saya boleh dapat unit saya ni secara terus cm kuasa 2? Jawapannya adalah kerana soalan ataupun area A1 berada dalam unit cm kuasa 2. Okey. Ambil copy direct pada situ saja, tak ada perubahan apa-apa. Okey. Habis dah topik ni, cumanya saya bagi extra lah, ada 2 soalan dekat formative practice ni, soalan 3 dan soalan 4. Kita bincang yang ni tengok. So formative practice nombor 3, in a hydraulic system, an input force of 4 Newton acts on a piston with surface area of 0.5 cm square. Calculate the output force produced on a piston with surface area of 6.4 cm square. Jom kita tengok maklumat apa ni. Input force F1, surface area piston untuk input A1, output force soalan minta F2, surface area A2. Senang je. Okey, apa formula tadi? F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. Okey, cari apa? Cari F2 ni. F2. So F2 sama dengan apa? F1 bahagi A1 darab dengan A2. Allah, senang. F1 4 bahagi dengan 0.5 darab dengan 6.4. Tak patut soalan ni, senang sangat. So F2 sama dengan siapa yang nak buat tu pause dulu. 51.4 unit dia apa? Dalam Newton. Macam mana boleh dapat Newton ni? Sama juga dengan apa yang saya bagi tahu tadi. Okey, F ni dalam Newton. Kalau tak tahu, tengoklah F yang pertama ni dalam unit apa. Okey, nombor 3 selesai. Terus ke nombor 4. Pupil. Pupil ni bukan yang mata tu. Mungkin student kan. Has a small syringe. Dia ada satu picagari yang kecil yang diameternya adalah 1.5. Wow. Nampak tak kat sini? Soalan sedang menggunakan terma yang belum awak pernah dengar dalam lecture saya hari ni. Yang awak pernah dengar hari ni apa? Adalah area. Sekarang ni soalan bagi dalam diameter, D. Diameter. Okay, kita sambung baca. Jangan panik, kita baca je. The pupil intends to construct a hydraulic system. So dia nak guna syringe tu untuk buat satu hydraulic system, model mungkin, that can multiply force from 6 Newton to 72 Newton. So apa dia nak buat ni? Dia kata dia nak buat satu hydraulic system yang menggunakan force 1, daya yang kecil, dan menghasilkan satu daya yang lebih besar, F2. Okay, baca lagi. What is the diameter of a large syringe that required for this hydraulic system? So soalan minta apa? Diameter. Ingat soalan minta diameter. D juga, D2. Yang ni D1. So apa kaitan diameter dengan area? Ni matematik awak kena hebat ni. Apa kaitan diameter dengan area? Kita tulis kat sini. D1 sama dengan 1.5. Sorry. Padam balik. 1.5 cm. Betul? Okey. Allahu Akbar. Ini conteng kat situ kenapa? So, kalau kita ada satu permukaan piston yang diameternya 1.5, apakah areanya? Boleh tak cari areanya? Boleh lah. Banggakan cikgu matematik awak. Macam mana nak cari area daripada diameter? Jawapannya pi r kuasa 2. Pi r kuasa
2. Tak ada diameter pun. Diameter ada dekat R ni. Dengan kata lain, sebenarnya awak boleh kira dengan pi D bahagi 2 kurungan kuasa 2. Kita cari A1 dulu. Jom. So, pi darab dengan D dia 1.5 bahagi dengan 2 darab pula kuasa 2. Ni 2 teruk 2 Cikgu Zul ni. Boleh? Okey, tekan kalkulator. 1. Saya double check 1.5 bahagi 2. Lepas tu kuasa 2. Lepas tu darab dengan shift eksponen. Okey, akan dapat pi kat situ. Tekan sama dengan, dapatlah area 1 1.77 cm square. Oh, selesai. Kalau dapat A1, kita boleh cari A2. Okay, kita boleh cari A2. Lepas kita dapat A2, kita boleh cari D2. Sebenarnya ada 2-3 cara lah. Awak boleh masukkan dalam formula, boleh cancel off. Tapi saya tunjuk the simplest, bukan the simplest pun. Secara manual lah, satu persatu saya tunjuk kan. Awak boleh masuk tu dalam formula yang asal, yang besar tu. Tapi saya tak nak ajar yang tu lah. Kita tunjuk satu-satu. Okay, so nak cari A2. Macam mana nak cari A2? Bila susun formula, A2 adalah F2 bahagi dengan F1 darab dengan A1. Okay, kita try buat yang ni. F2 adalah 72 bahagi dengan F1 6 darab dengan A1 yang kita dapat tadi 1.77. Tekan elok kalkulator awak. Awak akan dapat area 2 bersamaan dengan 21.2 cm kuasa 2. Logik tak jawapan awak? A1 1.77 kecil, A2 21.2 besar. Logik tak? Logik. Kalau awak dah faham dari awal, awak tahu bahawa piston pertama atau input piston lebih kecil daripada piston output. Output piston areanya lebih besar. Okey, bukan ni jawapan dia. Ni belum lagi jawapan dia. Baru dapat area. So macam mana nak cari diameter daripada area? Dekat sini rumit sikit kan? Bukan rumit manalah. So kalau awak ada area 21.2, awak nak cari balik diameter, reversekan baliklah jalan kira dia. Betul, macam tu. Okey. Macam nak selesaikan ni? 21. Okey, kita buat satu-satu lah. D2 per 2 kuasa 2 sama dengan, okey, 21 ni kita bahagi dengan pi dulu. 21.2 bahagi dengan pi dulu. Saya dapat 6.75. Awak buat juga 6.75. Okey, yang ni kita okey. So kita nak matikan ataupun nak hilangkan kuasa 2 ni, kita punca kuasa 2 kan dua-dua belah. So yang ni punca kuasa 2 hilang lah dia. Dapat D2 per 2 sama dengan punca kuasa answer. Dapat 259. 259 tu jadi 2.6. Okey, so saya tulis kat sini 2.6. Dekat kalkulator saya tak padam sebab dia 2.5977223924. Saya biarkan kat situ. So saya cuma tulis round off punya, tapi saya tak padamkan dekat kalkulator saya. So D2 awak sebenarnya berapa? Darabkan jawapan tadi tu, answer darab dengan 2. Dapat 5.19 ataupun 5.2 cm. Macam mana dapat cm? Ni dia cm kat sini. Okay, that's it.
itu sahaja untuk Pascal's Principle. Jumpa lagi dalam video akan datang. Kita akan belajar lagi dua kawan dia, iaitu Bernoulli's Principle dan juga Archimedes Principle. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.